Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, wahai Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar tuan-tuan? Alhamdulillah, saya mewakili kru dan produksi mendoakan agar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian agar berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sentiasa, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada hari ini, pada hari Sabtu bersamaan dengan 29 Oktober 2022 pada jam 6.30 pagi sehinggalah 8 pagi ini kita bersama dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Fahmi dan bersama dengan saya tak lain dan tak bukan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, segak seperti biasa ya Ustaz. Ya, terima kasih. Masya-Allah. Nanti saya belanja minum. Masya-Allah. Tepi main tepi saya. Boleh. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada hari ini topik kita berkenaan dengan tafsir dan taranum, sambungan daripada surah Sad ayat 76 sehingga ayat yang ke-78. Dan seperti biasa, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kekeliruan, boleh terus hubungi kami di talian 1-888-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita teruskan dengan program kita pada pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya nak ingatkan kepada para penonton yang dirahmati Allah agar kita dapat sediakan mushaf Al-Quran. Sekiranya ada mushaf pimpinan Ar-Rahman, maka lagi elok, sebab kami di sini juga menggunakan mushaf pimpinan Ar-Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sekiranya tak ada, tak apa, tak mengapa. Gunakan sahaja mushaf yang ada dan moga-moga dengan penghayatan kita pada Al-Quran pada pagi ini dapat memberikan rahmat dan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Jadi macam biasa Ustaz, sebelum kita mula, kita nak buat aktiviti dagangan dululah. Sebelum ni kita dah jumpa dengan pelbagai otot Ustaz. Jadi hari ini saya nak buat betul orang kata perkongsian berkenaan dengan satu otot ni, yang mana otot ni selalu kita guna dalam ekspresi kita waktu kita marah ataupun ekspresi waktu kita stres. Apakah otot ni? Otot ini nama dia otot corrugator supercilius. Oh, corrugator supercilius. Corrugator supercilius. Yang mana kedudukan otot ini berada di kening kita, Ustaz. Jadi kalau kita nak buat regangan, kalau kita berada dalam keadaan stres, kita nak bagi relax kita punya otot ni, kita ambil jari kita, Ustaz. Kita ambil jari kita, kemudian seperti biasalah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita letakkan jari kita di otot kita ni. Kita tarik, kemudian kita tolak. Tahan 3 saat. Kita tarik, kemudian kita tolak, tahan 3 saat, kemudian ulang.
baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berulang kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan moga-moga dengan selawat dan juga ikhtiar kita dalam urut ini kita dapat menyegarkan mata kita dan meneruskan dengan aktiviti dan program kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada program kita pada pagi ini dengan sambungan surah Sad ayat 76 sehingga ayat 78. Ustaz nak baca dengan taranum apa ini, Ustaz? Hari ini taranum apa ya? Kita cuba Hijaz lah. Hijaz, Hijaz. Masya-Allah. Saya persilakan Ustaz. Okay, terima kasih Daim Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua? Didoakan supaya ibu ayah dan juga para penonton sentiasa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita mulakan pagi ini dengan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan seketika, atau dalam kalimah lain mati, dan kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita akan dikembalikan. Terima kasih ya Allah kerana bagi kami peluang untuk meneruskan kehidupan kami di atas permukaan bumi ini sebagai hamba-Mu. Mudah-mudahan hari yang kami mulakan ini dengan Al-Quran Al-Karim, dengan membaca tadabbur dan juga menghayati makna-makna yang cukup indah ini, akan mengundang keberkatan, kasih sayang dan juga rahmat daripada-Mu. Amin. Terima kasih kepada ibu ayah yang setia bersama kami pagi-pagi ini dalam perkongsian tadabbur dan juga tafsir bagi surah Sad yang kita akan bincang mula daripada ayat 76, 77, 78. 3 ayat saja. Tapi 3 ayat pun banyak perkara yang kita boleh ulas, banyak perkara yang kita perlu selami, perlu kita fahami bersama. Apa kata kita baca dulu pagi-pagi ini Al-Quran surah Sad 76, 77, 78. 3 ayat. Saya cadang nak baca dengan lagu Hijaz pagi ini. InsyaAllah. Semoga Allah permudahkan untuk saya melantunkan surah ini dengan lagu Hijaz. Amin, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغه رسولنا الكريم وعلى ذلك نحن من الشاهدين. Alhamdulillah, kita telah pun membaca dengan lagu Hijaz. Lagu Hijaz ni dia agak tinggi dan juga menggambarkan betapa seriusnya sesuatu perkara yang kita sedang lantun kita baca. Bila Iblis telah mengangkat diri dia dalam dialog bersama Tuhan, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan semua makhluk atas permukaan bumi ini, mereka harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada suka ataupun tidak. Ta'iin, sama ada dia suka ataupun tidak, dia harus hakur kepada Sang Pencipta yang menciptakan dia daripada tak ada menjadi ada. Tapi dalam dialog yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada kita dalam surah Sad adalah untuk menggambarkan betapa angkuh dan membesar dirinya makhluk yang bernama Iblis di dalam syurga. Suatu ketika di dalam syurga kan dia sedang menikmati segala macam. Cuma bila Allah Subhanahu wa taala bagi macam-macam nikmat, Allah suruh yang Iblis ini sujud kepada Adam alaihi salam sebagai tanda tasyrifan, kemuliaan, ta'ziman dan juga ikraman. Kemuliaan, menghormati dan juga
menyanjung tinggi akan ciptaan yang bernama Adam alaihi salam. Malaikat semua patuh, malaikat semua sujud kepada Adam alaihi salam sebagai tanda hormat kepada Adam. Dia sujud ini bukan sujud ta'abbudi, bukan sujud menyembah, tetapi sujud itu sujud menghormati. Dia berbeza. Saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya cakap terima kasih kepada Allah kerana jadikan Adam alaihi salam yang akan menjaga kelangsungan pentadbiran di atas permukaan bumi. Kan kerja Adam itu jadi khalifah, dan Adam itu ada keistimewaan yang tersendiri dan kelebihan yang tersendiri. Oleh yang demikian, makhluk yang begitu hebat Tuhan jadikan, dan Allah Subhanahu wa taala minta malaikat dan semua makhluk yang ada dalam syurga itu sujud kepada Adam alaihi salam. Malaikat akur. Malaikat akur, malaikat sujud. Tapi yang namanya iblis ini, dia mula merasakan dialah lebih baik. Kan dialog sebelum-sebelum ini bermula daripada ayat 71. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Allah beritahu pada barisan para malaikat, malaikat, aku nak jadikan makhluk daripada tin, daripada tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila Allah jadikan sawaituhu, disempurna kejadian Adam alaihi salam. Lalu Allah masukkan roh dalam tubuh Adam AS, asalnya dalam bentuk tembikar, masuk roh. Bila masuk roh, Nabi Adam bagi reaksi. Pertama sekali perkara yang berlaku, Adam AS bersin. Dia asal tembikar kan. Bila roh masuk, Hashim. Itu yang Allah perintahkan Adam. Qulil alhamdulillah. Ya Adam, qulil hamdulillah. Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Adam pun ucap alhamdulillah. Dia bersin ni saya nak bagi tahu kepada para penonton. Bersin ini diumpama CPR. Oh, CPR. Dia yang tidur tadi itu dibangkitkan. Bila bersin, Hashim. Mata terbuka, jari jemari semua terbuka, telinga mula dengar. So dia punya reaction dengan Hashim itu, roh masuk, Hashim bersin, lalu dah terbuka mata dah. Bila terbuka mata, Allah kata, Ya Adam, qulil hamdulillah. Adam, ucapkan alhamdulillah. Engkau tak cakap benda lain. Siapa aku ni? Aku kat mana? Tak payah dah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Adam sebut alhamdulillah, faqa'u lahu sajidin. Faqa'u maksudnya semua rukuk dan juga rebah sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat semua sujud. Tak ada satu malaikat pun yang melarikan diri. Illa iblis aba. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Oh, iblis pula membongkak diri, membesar diri. Kata, apa perlu aku sujud pada Adam yang dijadikan daripada tanah? Aku ni kan lebih mulia. Dia mula rasa apa? Rasa bongkak. Besar diri. Mula membongkak. Dia kata, aku ni, takkan aku nak sujud pada Adam. Aku dari sudut seniority, aku lebih senior. Dari sudut kejadian, aku dijadikan daripada tanah. Itu yang mula dia kata, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baiklah wahai Tuhan. Aku lebih baik. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam tu daripada tanah. Bukankah aku lebih mulia? Aku lagi terang, bagi cahaya, meluap-luap. Adam tu apa daripada tanah? Macam-macam color, macam-macam bau. Di situ yang dia mula rasa dia lebih baik daripada Adam. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya nak ingatkan bagi para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, kita sedang membincangkan berkenaan dengan topik tafsir dan taranum surah Sad
ayat 76 sehingga ayat yang ke-78. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah kita tak nak buang masa lagi, kita nak terus kepada sambungan mukadimah untuk topik kita pada pagi ini. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Dai Fahmi. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, kita sambung lagi. Tadi saya beri gambaran bagaimana sebelum kita masuk ke dalam topik yang lebih besar, biar kita ada dia punya mukadimah dia dulu supaya penceritaan tu dan dialog itu dapat kita fahami bersama. So setelah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Adam alaihissalam, malaikat semua makhluk diarahkan sujud pada Adam alaihissalam. Malaikat semua sujud, iblis tak nak sujud. Allah tanya, iblis, kenapa kau tak nak sujud? Apa dah kau ni tak nak sujud? Kenapa yang kau tak nak sujud? Apa pasal? Dia kata, qala iblisu, Allah Taala tanya, qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Allah beritahu, aku jadikan ni. What is your problem? You tak nak sujud ni apa pasal ni? Aku jadikan, aku yang jadikan. Astakbarta am kunta minal alin. Sama ada kau membongkak diri ataupun kau rasa kau paling tinggi, kau rasa paling mulia. Itu yang dia jawab. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau wahai Tuhanku ciptakan daku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. So itu dia punya kemusykilan itu. Tapi saya nampak kan, dia bukan itu isu dia. Isu bongkak ni, dia tak perlu lihat siapa tinggi, siapa rendah. Hormat kepada bos, hormat kepada sang pencipta, hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menyebabkan awak nak beri alasan? Ini excuse yang dia bagi ni, excuse yang boleh disanggah lagi. Iblis tahu tak bahawa tidak semestinya tanah itu lebih mulia daripada api? Siapa yang cakap api lebih mulia, api lebih mulia daripada tanah? Apa indikator sehingga iblis mengangkat rasa diri dia lebih baik? Api itulah lebih baik. Siapa yang ajar dia? Mana dia tahu? Sedangkan bukankah dari sudut practicality-nya ataupun dari sudut yang sebenar-benarnya, tanah itu lebih besar manfaatnya daripada api? Betul. Nanti saya akan bekalkan kepada tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Ghazali mengenai tanah dan api ini. Itu yang pertama, ayat 76. Ayat 77, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Nah, sekarang Allah beritahu kalau itu alasan kau wahai iblis, kau memang tak layak duduk syurga dan kau tak layak masuk dalam kategori hamba-hamba aku. Engkau adalah makhluk yang paling aku murka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya. Yakni daripada langit ataupun daripada syurga. Kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. Ayat dalam terjemahan bahasa Melayu ni, dia lembut. Tak fahami? Diusir. Dia bukan usir. Rajam asal perkataan rajim asal perkataan rajam. Rajama. Kita tahu kalau seseorang lelaki atau seorang perempuan yang telah berkahwin melakukan zina, hukum dalam Islam adalah direjam. Rejam, dia duduk situ, kemudian kita baling batu. So dilontar, dibaling. So umpamanya iblis itu dibaling keluar, dicampak keluar. Kalau dalam ayat ini kata diusir, nampak masih lagi bahasa tu nampak lunak. Tapi hakikatnya rajim itu dilontar keluar, dihalau keluar. Qala fakhruj minha, daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berikan iblis dan malaikat duduk syurga, tapi malaikat ni tidak menikmati dalam syurga sebab dia tak ada nafsu. Malaikat ada jasad, ada akal, tapi tak ada nafsu. Manusia ada akal, ada jasad, ada nafsu. Betul kan? Betul. Jadi di antara beza tu, manusia itu diberikan akal, diberi nafsu dan diberi jasad. Malaikat diberi akal, diberi jasad, tidak diberi nafsu. Jadi malaikat tak enjoy pun apa yang dalam syurga. Bukannya malaikat menikmati. Malaikat adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribadat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu malaikat rasa heran. Manusia, engkau tak nampak ke apa Tuhan janji? Kenapa engkau perlu engkar? Sebab itu malaikat melihat bahawa apa yang dilakukan oleh iblis itu adalah sesuatu yang
sangat-sangat tidak wajar, sangat-sangat tidak betul. Jadi kita lihat bila Allah Subhanahu wa taala sebut minha, perkataan kalimah minha. Minha itu membawa maksud darinya. Darinya sama ada dari langit ataupun daripada syurga. Yang paling tepat syurgalah. Kan bukankah syaitan iblis ini duduk dalam syurga. Cuma kadang-kadang kurang guna iblis, kadang-kadang kurang guna syaitan. Kan? Dulu ni Fahmi, dan para penonton masa saya mula-mula mengaji dulu, ada kawan-kawan ataupun dalam pengajian disebutkan bahawa perbezaan antara iblis dan syaitan. Iblis ini adalah dia punya general, syaitan itu adalah dia punya battalion. Saya pun iyakan ajalah. Bila saya belajar baru saya nampak iblis itu nama dia, syaitan itu sifat dia. Iblis nama, syaitan sifat. Sebab itu dia kata ablasa yablisu, ablasa, dia iblis tu kan, sampai ablasa maksud yang diusir. Dia membawa status yang diusir. Bagaimana agaknya seseorang itu dinamakan wahai si fulan yang diusir ataupun yang diusir. Yang diusir dari sini. Jadi syaitan itu atau iblis itu adalah yang diusir. Manakala syaitan itu asal perkataan syatona, 3 huruf. Shin, ta, nun. Syatona. Syaitan itu asal perkataan syatona yang membawa maksud ibta'ada. Ibta'ada menjauhkan. Sebab itu dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala tempoh masa supaya dia dapat beraksi sebagai syaitan. Dia nak jadikan hari ini mesti dia rasa, banyak kali orang sebut nama aku. Dia dengar, dia ada kat mana-mana kan, dia dengar apa yang kita tengah sembang mengenai dia kan. Jadi Allah bagi tahu pada kita mengenai sifat-sifat dia. Jadi Allah usir dia keluar daripada syurga. Fa innaka rajim. Kau adalah diusir. Kau tak ada lagi dah tempat dalam syurga. Nanti kita akan sambung pula ayat ke-78. Apalah agaknya yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala nobatkan ataupun yang hukum yang Allah hukum ke atas iblis. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak beristighfar seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat 76 sehingga ayat yang ke-78. Jadi sebentar tadi Ustaz telah menjelaskan berkenaan dengan iblis, namanya iblis dan sifatnya syaitan. Bagaimana pula dengan jin, Ustaz? Boleh Ustaz terangkan, Ustaz? Nanti sampai surah jin kita bincang lah. Allah, sampai surah jin. Surah jin nanti kita bincang. Tapi tak apa. Jin ini makhluk yang dijadikan daripada api juga. Daripada api juga. Ada perbezaan dengan iblis? Perbezaan. Sebab dia kalau manusia daripada tanah, iblis ini daripada api, tapi jin pun daripada api. Sebab jin ni dia asal semua jin yang Tuhan jadikan tu baik. Yang mana kufur daripada jin itu yang jadi iblis. Oh, masya-Allah. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Dia asalnya keluarga big family dia, family jin. Tapi yang mana jin kufur itu dia jadi iblis lah. Masya-Allah. Kufur. Tapi nampak jelas kekufuran tu di dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala kategorikan kumpulan jin yang kufur itu di kalangan yang iblis, dan dia tidak give up lah.
Sebab dia punya dendam pada Adam dah lama dah. Dendam dia pada Nabi Adam alaihi salam tidak akan padam sampai kesudah. Allah. Marah betul dia. Kan? Sebab saya khawatir juga kita bincang iblis ni. Sometimes kan tuan-tuan, kita nampak iblis ni lah punca segala kesalahan kerosakan. Ada kadang-kadang masa iblis pun tak masuk campur. Kita memang already jahat dah. Serius cakap. Kadang-kadang kita sendiri memang dah tak baik, kadang kita sendiri jahat. Jadi kita always, dalam bahasa ni, always blame iblis. Kita selalu salahkan, ini iblis lah ni, iblis. Iblis kata, apa pasal ni aku tak campur pun. Ada kalanya manusia ini, dia memang jahat, lebih jahat daripada iblis. Iblis pula kena fitnah. Dia satu. Keduanya, kalau kita lihat dalam kategori makhluk ni kan, manusia, dia ada manusia, dia ada jin, dia ada iblis kan. Di antara makhluk-makhluk ni yang paling kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia. Dia kadang-kadang manusia menjadi lebih kufur daripada iblis. Itu maksud saya. Sebab jin, iblis sejahat mana pun iblis, dia tidak pernah mengangkat diri dia sebagai Tuhan. Ada tak jumpa mana-mana ayat yang iblis kata akulah Tuhan? Tak ada. Tak ada. Tapi Firaun itu daripada keluarga manusia. Tapi dia mengangkat diri dia sebagai Tuhan. Masa tu iblis pun surrender, kata, Firaun, aku tak boleh masuk campur. Bab ni kau dah melampau sangat. Aku minta tangguh aja untuk sesatkan anak Adam. Aku taklah tergamak nak mengaku diri aku Tuhan. Allah. Tapi Firaun mengaku diri dia Tuhan. Ayat 78. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Ila yaumiddin. Bila sebut ila tu, dia ada bidayah, ada nihayah. Maksud daripada permulaan sampailah pengakhiran. Allah beritahu disebabkan sifat angkuh, engkar dan juga membesar diri, membongkak diri, memperkecilkan ciptaan aku dan juga mempelekeh perintah aku, maka engkau tak layak duduk dalam syurga, engkau akan diusir keluar. Engkau akan diusir keluar daripada syurga. Dan engkau juga, wahai iblis, ketahuilah sebelum kau tinggalkan bumi yang suci ini daripada syurga, engkau ni akan terima laknat aku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Laknati. Ulama bincang, apa makna laknat? Laknat maksudnya tardu minar rahmah. Maksud dia diusir sama sekali daripada kasih sayang, Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak peduli dah dengan dia. Allah tidak peduli dah. Allah sajikan yang baik-baik untuk orang beriman, yang berakal, supaya membatasi diri mereka dan buat benteng yang sekukuh mungkin supaya iblis punya hasutan tidak dapat masuk tembus. Tak boleh tembus. Sebab itu dalam besok kita akan bincang ayat 79, 80. Nanti dia akan anti climax, saya tak nak bincang lagi. Allah Subhanahu Wa Taala usir dia keluar, laknati. Kan laknati itu sangat berat bagi saya lah. Dia nampak kalimah yang sangat very heavy. Sangat berat, laknati. Kan kau takkan terima laknat Allah sampai hari kiamat. Yaumuddin, kenapa dinamakan Yaumuddin? Dinamakan hari agama. Kalau din itu kan agama kan, tapi dalam perbahasan ulama, din itu adalah hari untuk judgement, hari untuk penghakiman sejauh mana manusia akur kepada agama Allah. Ad-din maksudnya dalam terjemahan yang lain, asal perkataan dapat dana. Sejauh mana manusia tunduk patuh kepada perintah ataupun kepada sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Kita pergi balik pada ayat 76 untuk kita lihat. Tadi saya ada janji apakah yang dibincangkan oleh para ulama dari sudut tafsirannya. Pada ayat ke-75, sebelum 76, 75. Dalam ayat 75, iblis ditanya tentang apakah yang menghalangnya daripada sujud kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Adam alaihi salam. Dan pada ayat ke-76 diceritakan bahawa iblis tidak mahu sujud kerana Nabi Adam alaihi salam. Kerana Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, manakala iblis itu dijadikan daripada api. Itu basic. Dan seterusnya Imam At-Tabari membincangkan atau mentafsirkan ayat ini dengan menyebut iblis yang diceritakan daripada api tidak mahu sujud
kepada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan daripada tanah kerana iblis merasakan bahawa dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Logik akalnya adalah kerana api mampu membakar dan memusnahkan tanah. Api dapat membakar dan memusnahkan tanah. Itu dia punya logik akal. Sebab itu aku lebih hebat. Api ni kan dia boleh meleburkan kan? Betul. Dia boleh meleburkan, dia boleh menghancurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan perbincangan ini dengan tafsiran yang kita bawa ialah bukti kemuliaan menurut logik akal iblis adalah disebabkan iblis itu diciptakan daripada sesuatu yang mulia, hebat, iaitu api. Ini dinamakan sebagai qiyasul iblis. Iblis sendiri yang qiyas diri dia. Dia sendiri yang buat satu analisa mengenai hebatnya diri dia. Sebab itu Quran sebut fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah ada seorang pun di antara kita yang mengangkat diri dia sendiri. Akulah paling bagus, akulah paling suci, akulah paling elok. Jadi dia rasa dia lah hebat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kerana Allah Maha mengetahui siapakah di antara kalian yang lebih suci. Suci itu bukan bergantung kepada akreditasi yang diberikan oleh seseorang pada seseorang, tetapi adalah sejauh mana takwa itu mengakar dalam kehidupan dia. Sebab itu apa yang disebut oleh Ibnu Athiyah bahawa kemuliaan sesuatu itu bukanlah sekadar logik akal, namun ia adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang akan klasifikasikan. Allah akan sebut kemuliaan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Qistasul Mustaqim memberikan logik akal yang lebih baik berkaitan flexibility sesuatu kemuliaan. Macam mana saya nak mengklasifikasikan sesuatu itu mulia atau tidak? Menurut Imam Al-Ghazali, ada ketika besi lebih mulia daripada kaca jika dilihat pada sudut kukuhnya. Betul lah. Ambil besi, pukul kaca. Pecah atau tidak? Oh, dia nampak kuat. Ada kalanya kaca lebih mulia daripada besi dari sudut kecantikannya. Boleh dibuat dengan kristal, boleh dibuat pelbagai bentuk, diukir, cantiklah jadinya. Beliau juga menambah, tidak semestinya sesuatu yang asal dari mulia menghasilkan furuk yang mulia. Kalau dia punya asal itu mulia, belum tentu susur galur yang di bawah itu jadi mulia. Hujah beliau ialah contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih mulia daripada ayah dia. Ayah dia Azar sembah berhala. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi. Asal bapa dia kan penyembah berhala, buat berhala, jual berhala, tapi anak jadi baik. Manakala Nabi Nuh alaihissalam asalnya baik, furuk pula jadi tak ikut bapa. Seperti mana anak Nabi Nuh alaihissalam tak mau ikut ajaran ayah dia. Jadi sebab itu dilihat flexibility. Besi itu dilihat mulia dari sudut kekukuhan dia. Tapi bila di depan kaca nampak lebih mulia, lebih indah. Sebab flexibility nak lihat. Secara realitinya juga, tanah boleh dilihat lebih mulia daripada api. Kerana beberapa faktor. Saya sebut tadi, di antaranya, tanah ini dia mulia. Sebab sebahagian besar manusia duduk ni di atas tanah, bukan di atas api. Betul kan? Betul. Sifat tanah adalah tenang. Tenang aja tanah. Tanah ni tenang, tetap dan stabil, dan kita akan dikembalikan ke tanah. Kita dijadikan daripada tanah. Justru sifat inilah yang membawa Nabi Adam alaihissalam untuk bertaubat, bersifat tawaduk dan juga merendah diri. Sebab tanah ni kan sesuatu yang dipijak. Betul. Di bawah. Jadi Nabi Adam kata, tak perlu saya membongkak diri, mengangkat diri. Yang keduanya, sifat api ialah mempunyai ciri kekerasan, meninggi, meluap, bersimpang siur. Kalau terkena sakit, kan, terbakar kulit, dijelat api. Kerana itu iblis bersikap dengan sifat takabur dan meninggi diri, sebab dia mewarisi watak daripada apa dijadikan. Sebab itu manusia jadikan daripada tanah, tak perlu dia rasa besar diri. Tak kiralah kau terbang tinggi macam mana pun, apa jawatan sekalipun, kena ada sifat tawaduk. Sebab itu orang tua-tua kata, ikut resmi, padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Jangan membesar diri. Api merupakan sebab kepada azab siksaan, manakala tanah pula tidak. Tanah tidak berhajat kepada api, manakala api pula berhajat kepada tanah. Dan di antara tempatnya adalah tanah. Api perlukan tanah. Habis dia nak meluap kat mana? Betul. Yang terakhir, tanah apabila diletakkan benih di atasnya, tumbuh. Masya Allah.
tumbuh. Letak atas tanah ditumbuh. Mengeluarkan hasil. Ia akan menghasilkan pokok-pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, memenuhi keperluan manusia. Manakala api, sekiranya letakkan pokok di atasnya, akan menghasilkan habuk dan debu. Abu. Habislah. Betul. Api ini bersifat membakar. Jadi tanah itu bersifat menghidupkan dan menyuburkan, memberi manfaat. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi kita akan sambung selepas ini. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, iaitu tafsir dan taranum sambungan kepada surah Sad ayat 76 sehingga ayat yang ke-78. Jadi buat para penonton yang sedang menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan buat yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, saya mendoakan agar perjalanan anda selamat pergi dan selamat balik. Ustaz, tadi saya bertolak daripada Melaka tadi Ustaz, jam 3 pagi. Saya bertolak daripada Melaka. Saya terserempak dengan 3 kemalangan. Allahu Akbar. 3 kemalangan yang berturut-turut. Kemalangan yang pertama saya berlaku depan mata saya sendiri tadi. Allah. Ketika saya berada di lane kanan, kereta hadapan saya tiba-tiba langgar divider tengah-tengah. Subhanallah. Sebaik alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin berkat doa saya, bersama doa naik kenderaan kan. Saya dapat elak tadi lah. Dapat elak. Tak sampai 500 meter depan tu ada lagi kereta masuk dalam gaung pula. Allah. Tak sampai 500 meter depan lagi tu masuk lagi gaung Ustaz. Allahu Akbar. Jadi 3 kemalangan berturut-turut tadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan depan saya. Saya tak sempat nak berhenti sebab saya dah terlajak berjauh. Jadi alhamdulillah saya lihat dekat cermin pandang belakang tu ada orang yang bantu, alhamdulillah lah. Tapi nak katakan bahaya keluar pagi-pagi ni, satunya mengantuk. Satu lagi pagi tadi hujan Ustaz. Jadi buat para penonton pagi tadi hujan. Jadi buat para penonton yang sedang berada dalam perjalanan sekarang ni, pandu dengan cermat. Kalau mengantuk, berhentilah dekat RNR, minum kopi dulu, rehat dahulu, baru teruskan perjalanan. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjalanan kita dan juga Allah selamatkan kita sampai ke destinasi masing-masing. Jadi insya-Allah Ustaz, saya teruskan dengan program kita pada pagi ini dengan sambungan Ustaz, sambungan mukadimah kita pada pagi ini. Ya, terima kasih Daim Fahmi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, anak cucu kita, seluruh rakyat Malaysia daripada sebarang musibah dan juga malapetaka yang tidak tertanggunglah. Tapi kena berhati-hati, macam mana pun kita kena ambil langkah berhati-hati. Kalau selepas itu berlaku sesuatu musibah, itu di luar kemampuan kita, itulah namanya takdir. Tapi kita tak boleh serahkan pada takdir bulat-bulat tanpa sebarang ikhtiar dan buat persiapan. Jadi ayat ke-77 Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Jim mati itu, tajwid sikitlah. Jim mati itu dia termasuk dalam huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ini ada 5 dipanggil qutubu jaddin. Dia qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf ni huruf-huruf qalqalah. Qalqalah ini ulama bincang secara umumnya ada 2, qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra kita baca fakhruj. Fakhruj. Kalau huruf-huruf qalqalah ini duduk di tengah, biasa tak ada sabdu. Biasanya bila dimatikan dia ada sabdu. Bil haqq. Itu ada sabdu. Kalau tak ada sabdu, bil haqq. Kalau bil haqq dia ada sabdu. Cuba lihat dalam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau tengok surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
tak ada sabdu. Jadi dia jadi qalqalah sughra. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Yang ni fakhruj, jim, ja, ya, dia dekat tengah-tengah mulut kan. Fakhruj, je. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Subhanahu wa taala beritahu pada iblis, keluarlah engkau daripada syurga ini. Apa ulama bincang? Menurut At-Tabari, iblis kemudiannya dihalau dan diusir keluar dengan hina daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia menikmati macam-macam dalam syurga, makan, minum, segala keindahan ada, tak panas, tak sejuk, semuanya dia nikmati. Kemudian Ibnu Athiyah pula berpendapat bahawa perkataan keluar itu ialah keluar daripada kemuliaan. Fakhruj, maksud dia keluar daripada kemuliaan yang Allah berikan sebelum itu. Dahulu iblis berada dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat, namun kemudian diusir dengan hina dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini disokong oleh hujah bahawa peristiwa iblis menghasut Adam alaihi salam adalah selepas peristiwa dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, setelah iblis enggan sujud dan iblis minta dia ditangguhkan sampai hari kiamat, sebarang hukuman ke atas dia belum diusir lagi. Masih ada lagi dalam syurga. Pada masa itulah dia mengambil kesempatan yang dia cakap, aku akan pastikan anak cucu Adam ini disesatkan. Itu yang diambil usaha untuk mengasut Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa dalam syurga. Ibnu Katsir ketika menghuraikan ayat ini, beliau menyatakan bahawa disebabkan kesilapan iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia diusir dan dibuang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru disebabkan itu ia dinamakan dengan iblis yang diusir. Asal perkataan ablasa yang ia bermaksud ya Isa, berputus asa. Iblis berputus asa, lalu dia diusir daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana iblis telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut mengenai iblis kan. Kalau ada watak-watak yang tak baik dalam kehidupan kita, kita pun juga akan diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan dijauhkan daripada segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang mengenai iblis adalah satu makhluk yang manusia tak nampak. Tapi kita adalah makhluk yang nampak. Dan iblis dah beritahu dia akan usahakan siang, petang, pagi, malam tanpa berputus asa untuk sesatkan kita. Dan kita tidak maulah mewarisi apa-apa sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela yang ada pada iblis menyangkut pula dalam kehidupan kita. Alhamdulillah min zalik. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz, kita ada soalan sulung kita daripada pemanggil kita insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan Datuk Farid Rawi Abdullah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Mahang. Assalamualaikum Ustaz dan Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kalau kita tengok Datuk iblis ni Datuk, dia pernah masuk surga, kita belum pernah lagi Datuk. Kita faham, semua faham. Dan keangkuhan, kedegilan iblis ini memang kita fahamlah, dia memang tak nak sujud sekali, buat silap tak nak sujud kepada Nabi Adam. Soalan saya Datuk, iblis ni kita tahu dia jahat, tapi tak sejahat macam mana jahatnya Firaun. Jadi soalan saya, apa yang boleh kita kaitkan bahawa kedegilan iblis, keangkuhan iblis, kesombongan iblis itu dengan kita sekarang ni? Kadang-kadang saya tengok, kita melihat lebih hebat daripada iblis tu pula lah kita ni, manusia ni. Jadi soalan saya, apa boleh kita ambil iktibar daripada kedegilan iblis dan kedegilan manusia sekarang ini, supaya benda ni tidak berlaku kepada diri kita semuanya harapnya baik-baik lah ke Datuk. Auzubillah min zalik, supaya kita tidak degil lagi pada lebih hebat pada iblis itu. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat-sangat baik. Saya serahkan kepada ustaz. Ya, terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan siapa iblis sebenarnya dan syaitan.
supaya manusia mengambil langkah, tidak mewarisi dan tidak mengikuti jejak langkah mereka dan sentiasa berwaspada dan tahu itu adalah hasutan-hasutan daripada iblis untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perintah Allah. Allah perintahkan kita supaya taat kepada Allah, jaga solat, jaga zakat, jaga aurat, jaga halal haram, jaga segala amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah bagi very clear picture dengan design yang sangat cantik untuk mengurus mentadbir. Sebagai kita khalifah, kita boleh faham, kita boleh cerap dan kita boleh olah dan kita boleh mengurus dengan lebih baik daripada apa yang dibekal. Maksudnya dengan bekalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa harus manusia memilih jalan yang ditunjuk oleh iblis? Betul. Kenapa manusia harus terpesong? Sebab manusia pun ada sifat-sifat angkuh. Dia kata yang Allah Subhanahu wa taala sebut ni nanti dululah. Yang Allah perintahkan ini ada masa. Kita boleh kemudian. Sebab manusia kan bersifat suka minta tangguh. Minta tangguh. Sebab itu manusia mewarisi sifat tangguh. Disebabkan penangguhan itulah manusia sanggup melakukan kejahatan dan juga kerosakan. Kalau punishment itu ataupun sesuatu dosa yang dilakukan oleh manusia, hukumannya datang secara immediately, datang secara langsung, segera. Saya buat satu silap, pap, datang punishment. Allah. Pada masa itu manusia semua akan takut nak buat satu kerosakan. Dia baru nak buat jahat, macam Nabi Adam AS, bila Allah kata, jangan Adam, kau dengan Hawa tu jangan pergi makan buah daripada pokok tersebut. Tapi iblis hasut, makanlah dah, makan. Kau tahu tak kenapa Tuhan kata jangan makan? Kalau siapa-siapa makan daripada buah yang hasil daripada pokok tu, orang tu akan kekal dalam syurga. Dia berjaya menghasut. Begitulah kita pun dihasut. Alah, ambil lah, bukan banyak pun. Rasuah contohnya kan. Alah, bukan banyak pun. Nanti pergi umrah lah, tawaf 7 kali boleh cuci. Kan? Jadi manusia sentiasa dibisik-bisik oleh syaitan. Yang iman dia tu akan bisik, jangan, bukan hak awak. Jangan ambil, bukan kita punya. Siapa nak menjawab? Walaupun 1 sen, walaupun 10 sen. Siapa nak menjawab depan Tuhan? Bukan hak, jangan ambil. Begitu juga jangan tinggal perintah-perintah Allah. Jadi kita sentiasa berada fahadainahun najdain. Kita berada di persimpangan. Kalau kita baca surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita kan, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu manusia ni, Tuhan bekalkan nafsu. Mana ada manusia tak ada nafsu? Fahami? Fahami ada nafsu tak? Ada, semua kita nafsu. Nafsu makan, nafsu kahwin, nafsu nak kereta, nafsu. Ada nafsu. Tapi nafsu ni mesti dipandu. Kalau tak ada nafsu, dia bukan manusia nama dia. Sebab kan manusia dibekalkan dengan nafsu. Tapi kita tengok siapa yang akan tonggang nafsu tu. Kita yang kontrol nafsu atau nafsu yang tonggang kita? Kalau nafsu tonggang kita, maksudnya kita sudah terpengaruh dengan iblis. Macam dia ditonggang oleh nafsu sehingga dia engkar pada perintah Tuhan. Jadi kita tidak maulah perkara tersebut. Jadi Haji Omar dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, kita harus berwaspada dan kita harus membetulkan diri. Jangan ada di antara kita yang terpesong. Kalau ada seorang dua ataupun ada kalanya terpesong, sedarlah segera supaya kita sedang terpesong. Patah balik. Kembali ke pangkal jalan. Jangan dibiarkan diri itu terus hanyut. Patah balik. Chance have been given to you. Peluang telah diberikan. Tolong sedar dan bagi tahu diri kita, enough is enough. Sudah. Patah balik. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus ke soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Hasnoin Wahid. Merujuk ayat 76, di zaman kita sekarang ini dalam organisasi terdapat di kalangan sesama kita ada yang tidak menghormati pendapat orang lain dan menganggap dirinya lebih berkebolehan. Soalan saya, Datuk, adakah mereka ini juga termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada saudara Hasnan Wahid atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya, dalam organisasi ini daripada pentadbiran lah. Betul. Kan, pengurusan, manajemen. Dia kita kalau faham sistem musyawarah dalam Islam, dia tak timbul. Bila kita beri sesuatu pandangan, mungkin manajemen ada stand mereka sendiri, ada pendapat mereka sendiri. Dan tidak semestinya pandangan kita tu diterima orang. Dia isunya ialah bila saya memberi sesuatu pandangan, bila orang tak ambil pandangan saya rasa awak tak hormat saya, awak tak terima pandangan saya. Padahal nama pun pandangan. Betul.
Dia bukan satu ketetapan pandangan. Pandangan yang diberikan itu perlu dilihat kewajaran, visibility, boleh buat ataupun tidak. Kalau tak boleh buat, maka pandangan kita belum boleh dilaksanakan. Dia bukan arahan. Bukan arahan. Dia tak boleh nak dikiaskan dengan apa yang berlaku pada iblis dalam syurga. Adakah dia pun sama juga mewarisi? Janganlah macam tu, kan? Jangan macam tu. Sebab kita mesti melihat bahawa pengurusan dunia ini dia ada ijtihad. Dia ada ijtihad, dia boleh dilihat dari sudut keboleh-laksanaan dalam sesuatu keadaan. Dan saya fikir saya diajar dulu begini, sayalah diajar. Kalau saya rasa saya ada sesuatu pendapat yang bernas, baik, saya akan bagi tahu. Kalau orang nak terima, terima. Kalau orang terima, saya akan cepat-cepat beristighfar. Cepat-cepat beristighfar sebab ya Allah, mudah-mudahan pandangan aku ni tidak membawa mudarat. Betul. Dan kalau pendapat saya tidak terima, saya bersyukur je lah. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak halang pendapat saya ni kalau dilaksanakan akan buat sesuatu tidak baik. Jadi saya mesti melihat bahawa pendapat-pendapat bila berbincang, bila bermusyawarah, kita serahkan kepada kebijaksanaan. Dan kita yang beri pandangan juga haruslah pandangan-pandangan yang bijak, pandangan-pandangan yang boleh dilaksanakan. Janganlah bagi pandangan-pandangan yang luar biasa. Lepas tu pandangan tu pula dipaksa orang dengar, patuh. Itu kan namanya pandangan. Betul. Pandangan kekal pandangan lah. Belum tentu lagi pandangan itu boleh dilaksanakan. Dia tak boleh nak dikiaskan dengan apa yang dalam ayat ni lah bagi saya. Subhanallah. Mantap penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook juga, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Berdasarkan ayat 76. Kenapa iblis berkata dia lebih baik hanya kerana diciptakan dari api berbanding manusia diciptakan daripada tanah? Bukankah tanah lebih baik kerana tanah memberi kehidupan, manakala sifat api memusnahkan kehidupan? Terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat-sangat bernas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab soalan ini. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal. Betul, seperti mana yang kita bincang tadi, kita kemukakan pendapat yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Qistasul Mustaqim, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lihat bahawa flexibility sesuatu objek atau sesuatu sumber itu dari sudut boleh dimanfaatkan. Begini, ringkasnya, bahawa tanah itu dari sudut logiknya lebih besar manfaat daripada api. Sebab tanah ini bersifat tenang, menghidupkan dan juga menyuburkan, memberi hasil. Manusia itu sendiri dijadikan daripada tanah. Bumi ini adalah sebahagian daripada bumi ini sendiri adalah sebahagiannya adalah tanah. Jadi semua ini membuktikan bahawa tanah itu lebih mempunyai kedudukan yang tinggi berbanding dengan api. Tapi disebabkan akal yang pendek ataupun sifat angkuh yang ada, dia rasa dia lah lebih baik. Dia lah paling pandai. Sedangkan api itu membakar, meluap, merosakkan, melukakan. Jadi apa yang dihujahkan oleh iblis itu tidak betul. Dan kita tahu bahawa jangan ada di antara kita yang mempunyai sifat-sifat yang negatif yang ada pada iblis, terutamanya bila kita menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang tidak sesuai, tidak wajar, belum lagi sesuai di zaman unta, sesuai di zaman padang pasir. Jadi pelbagai alasan diberikan untuk mengelakkan daripada patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan Ustaz dan kru-kru semua mohon doa Tuhan bagi selamat kita daripada dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Amin. Janganlah kita jadi jin dengan syaitan. Kita jangan jadi, ya sudah. Tapi kadang-kadang mamunya diri pun kadang-kadang jadi syaitan juga. Bukan dulu punya setan tak apa. Tuhan tegah dia dengar. Lah punya setan manusia punya setan ni lagi teruk pada dulu punya setan. Pasal apa yang terjadi lagu ni, yang setan-setan ni semua, pasal apa mamu duk tengok lah. Mamunya diri dengan diri lain-lain orang juga. Kadang-kadang nak pergi bayar duit, nak pergi tengok. Dari bangsa punya ni, kena bayar RM20. Tapi kita punya masjid tak kena bayar duit, tak kena bayar apa. Masuk free pun tak ada masuk juga ni masjid. Bang duk dengar,
tapi tak masuk. Tapi yang mana satu syaitan betul, yang mana satu iblis yang tak betul. Yang tu lah soalan mamu. Tolonglah nasihat kat diri mamu pun sama. Jadi syaitan juga kadang-kadang. Tapi persiapan yang manusia jadi lepas tu. Tolonglah nasihat kat mamu dengan semua-semua lah. Sekali, baik minta maaf lah banyak-banyak. Aku mau cakap pun kat semua-semua ni minta maaf banyak-banyak. Tolonglah doa kat mamu. Baik, terima kasih pada saudara Mama Hanifah daripada Pulau Pinang atas soalan tersebut. Kami mendoakan saudara Mama Hanifah sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum Ustaz nak menjawab soalan daripada saudara Mama Hanifah kita ini, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berada 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum surah Sad ayat 76 sehingga ayat yang ke-78. Jadi sebelum kita berehat seketika tadi, kita telah menerima panggilan daripada saudara Mama Hanifah dan ada terdapat beberapa persoalan daripada beliau. Jadi saya serahkan jawapannya kepada Al-Fadhil Ustaz kita, dipersilakan. Ya, terima kasih Daim Fahmi, kepada para penonton yang setia bersama kami saluran TV9 pula kami ucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama-sama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kemudian kita dalam membincangkan kalamullah Subhanahu Wa Taala melalui ayat 76 hingga 78. Sebelum kita melabuhkan tirai di TV3 tadi, pemanggil yang tegar pada Tanyalah Ustaz, Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang telah telefon dan meminta pandangan macam mana manusia ini nak betulkan dirilah, jangan menjadi syaitan jelmaan dalam rupa manusia. Senang jawapannya, Mamu. Kita kena kembali balik menghayati ajaran Islam. Kita kena tahu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Jadi dengan situlah kita boleh letakkan satu batasan kehidupan sampai kita boleh buat track yang betul supaya kita tidak terkeluar daripada landasan tersebut. Jadi kembali balik hayati ajaran Islam, faham Islam, biar Islam itu menjadi kehidupan kita. Kita tak jadikan Islam sebagai satu ajaran yang satu ajaran sampingan, tetapi ia adalah way of life. Maksudnya kita jadikan sebagai kehidupan dengan menghayati segala perintah-perintah Allah. InsyaAllah kita dapat elakkan daripada menjadi manusia yang berwatak syaitan seperti mana disebut oleh Mamu tadi. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada saudara Rosdin Samah. Pada ayat 77 surah Sad, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan iblis sebagai makhluk yang diusir. Adakah pengusiran Nabi Adam AS dan Siti Hawa dari syurga juga merupakan kesinambungan dendam kesumat iblis yang telah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Rosdin Samah atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan. Terima kasih kepada saudara Rosdin Samah atas soalan tadi. Seperti mana saya sebut juga tadi, sempat saya sebut sikit bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Adam, Allah suruh iblis sujud pada Adam, iblis enggan. Dan iblis enggan dan iblis dapat laknat daripada Allah. Dan iblis minta penangguhan terhadap hukuman yang Tuhan nak timpakan, nak kenakan. Dia kata minta tangguh dulu dan minta izin untuk sesatkan anak Adam.
So dia punya first assignment iblis adalah menguji Nabi Allah Adam dan juga Hawa dalam syurga. Itu yang dia pergi menghampiri mereka berdua. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makan dan minumlah, bersukarialah, pergilah ke ceruk rantau kat mana dalam syurga ini, tapi jangan hampiri pokok tersebut. Tapi mereka hampiri juga. Yang menghasut mereka hampiri pokok tersebut adalah iblis. Tapi pengusiran iblis itu diusir, tuan-tuan perlu faham. Iblis itu diusir, dilontar keluar, dihalau keluar daripada syurga. Manakala Adam dan Hawa dibawa, memang dihantar, ataupun proses berikutnya adalah Adam dan Hawa akan mengimarahkan bumi. Bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia beza. Seorang memang dilontar halau keluar, seorang memang nak ditinggalkan di atas permukaan bumi. Sebab Allah beritahu, inni ja'ilun fil ardi. Allah tak kata ini ja'ilun fil jannati. Aku tak mau, bukan ya Allah Ta'ala beritahu aku nak jadikan dalam syurga. Allah kata aku nak jadikan di atas permukaan bumi ini. Jadi Adam dijadikan dalam syurga, diantar ke bumi. Kita sekarang ni asal usul Adam AS daripada syurga. Sebab itu kita akan balik kampung halaman kalau kita baik. Kita akan balik kampung halaman kita yang asal daripada datuk nenek kita, iaitu Adam dan Hawa, ke syurga. Masya Allah, terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Iyat sini. Tapi hari ni Kak Iyat buat panggilan dari Port Dickson tak ni? Masya Allah, terbaik Kak Iyat. Port Dickson kat belah mana tu? Port Dickson dekat Teluk Kemang. Tapi Kak Iyat pun demam sebenarnya dah 3 hari. Tapi bila dengar Datuk Farid bersiaran pagi ni, Kak Iyat cuba juga memang nak cakap dengan Datuk. Masya Allah, terbaik Kak Iyat. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Kak Iyat, soalannya? Sama-sama. Terima kasih dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Iyat nak tanya, Kak Iyat tak pernah dengar lagi tentang penjelasan ni. Cuba Kak Iyat nak minta penjelasan dari Ustaz tentang kita tahu yang iblis telah diusir daripada syurga. Jadi yang menghasut, yang ke mana arah dia dan macam mana yang menghasut Adam dan Hawa tu makan buah kuldi tu Ustaz. Dan lagi satu, kita faham yang adakah kerana nafsu Hawa tu sendiri, dan bagaimana yang ketika dicampakkan, salah bahasa Kak Iyat, dihantar ke dunia sebagai khalifah dan malaikat sendiri bertanya tentang kepadanya, bertanya pada Allah, dan dalam surah Al-Baqarah Ustaz, sedangkan kita tahu Allah Maha mengetahui. Dan jadi Kak Iyat nak tahu semasa di dunia tu Ustaz, tentang Habil dan Kabil tu Ustaz, adakah semasa itu memang iblis pun telah ada di dunia tu Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Ismail, ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kak Iyat, atas soalan yang sangat baik. Dan jadi saya mewakili kru dan produksi mendoakan juga Kak Iyat supaya sentiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesihatan, disembuhkan daripada segala penyakit dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke hari akhirat, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Kak Iyat, walaupun tak sihat, setia bersama program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Peminat Ustaz. Ya, terima kasih Kak Iyat. Terima kasih. Terharu saya Kak Iyat. Semoga Al-Quran menyatukan kita, sama ada di dunia dan maupun di akhirat. Sama-sama kita dapat merasakan nikmat dan juga syafaat Al-Quran. Kak Iyat, seperti mana saya sebut juga tadi, bahawa bila Allah jadikan Adam AS, sebelum itu Allah dah jadikan iblis, Allah jadikan jin, Allah dah jadikan malaikat. Jadi kemudian baru jadikan Adam AS. Jadi malaikat dan jin itu sudah ada dalam syurga. Adam dijadikan, bila Adam dijadikan, Allah perintahkan nak tengok di antara dua makhluk ini siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Maka Allah perintahkan sujud. Malaikat semua sujud, iblis tidak mau sujud. Iblis minta tidak mau sujud, jadi Allah marah pada iblis. Allah laknat iblis. Sebelum Allah hantar iblis ke bumi, iblis minta penangguhan. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dalam ayat ni ila yaumi, ada juga ayat lain sebut ila yaumiddin. Wahai Tuhan, tangguhkan aku, jangan kau hantar aku cepat-cepat bumi ini, tangguhkan dulu sehinggalah aku boleh sesatkan anak Adam ni. Jadi sebab itu saya sebut first assignment dia adalah untuk sesatkan Nabi Adam AS dalam syurga. Dia masuk dalam pelbagai watak untuk pujuk Adam. Dia tak berjaya, pujuk pula Hawa. Dan pelbagai hasutan dibuat. Jadi mereka berdua ni makanlah buah daripada pokok tersebut. Lupa akan
bukan lupa, maksudnya mereka barangkali lah ya tidak dilihat serius perintah Tuhan tu. Dan inilah namanya ujian. Manusia ini berhadapan dengan ujian. Ada kalanya bila kita ditipu daya kan, bila ditipu daya termakanlah hasutan. Tapi Adam alaihissalam diantar ke permukaan bumi bersama Hawa, manakala iblis itu pula diusir daripada syurga, tapi mereka semua turun ke bumi. Adam turun kalau mengikut riwayat di Himalaya, manakala Hawa pula turun di Jeddah, sebab itu namanya Jaddah. Jeddah itu adalah namanya nenek. Jadi Jeddah, dan mereka bertemu di Arafah. Jadi sepanjang itu kemudian Qabil dan Habil pula. Qabil dan Habil ini adalah mengikut kitab-kitab Israiliyat ataupun kitab riwayat Israiliyat yang menyebut Qabil dan Habil. Jadi bila Adam dan Hawa turun, Iblis pun turun. Iblis pun diusir keluar, pergi ke bumi lah. Kan kalau dia nak sesatkan siapa? Adam dan Hawa dekat bumi. Betul. Jadi Qabil dan Habil juga dihasut oleh Iblis. Setelah Nabi Adam dan Hawa dihasut dalam syurga dan dihasut pula di atas permukaan bumi ini. Sampailah berlakunya pertelengkahan di antara Qabil dan Habil. Diorang ni kan kahwin cross. Betul. Hawa mengandung 20 kali, melahirkan anak 40 orang. 20 kali mengandung, 40 orang anak dilahirkan. Setiap kali lahirkan anak, dia akan lahirkan kembar tak serupa. Kembar tak serupa, satu lelaki, satu perempuan. Kalau first lahir ni satu lelaki, satu perempuan. Yang second pula kemudian mungkin setahun dua kemudian lahir pula satu lelaki, satu perempuan. Dia akan, yang lelaki lahir pertama ni akan kahwin dengan anak perempuan yang lahir kembar kedua. Dan begitu juga lelaki itu akan kahwin dengan kembar sini. Jadi kembar itu dia akan cross. Dia takkan kahwin campur. Dia takkan kahwin dengan kembar. Tapi Qabil ni dia tak puas hati. Dia nak kahwin juga dengan kembar dia. Itulah hasutan dilakukan. Maka berlakulah ujian yang dikata Allah Subhanahu Wa Taala suruh mereka buat kurban. Jadi hasutan dan juga segala macam tipu daya syaitan itu sentiasa berterusan kat ayat. Kita kena berwaspada. Jangankan kepada Adam dan Hawa, Qabil dan Habil, kita juga saban hari berhadapan dengan ujian dan juga hasutan daripada syaitan dan iblis ni. Terima kasih. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi moga-moga dapat memberi pencerahan kepada saudari rakyat kita, insya-Allah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini tafsir dan taranum surah Sad ayat 76 sehingga ayat yang ke-78 di last block kita pada hari ini, Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, saya menerima satu soalan daripada aplikasi WhatsApp daripada saudara Ahmad daripada UK Perdana. Soalannya berbunyi, kenapa syaitan walaupun Allah dah halau dan murka, dia masih nak terus menyesatkan makhluk yang lain, bahkan bangga dengan kesesatannya, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih kepada Encik Ahmad daripada UK Perdana atas soalan tadi. Ini janji iblis untuk menyesatkan anak Adam. Dia kata fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku wahai Tuhan. La ahtanikannahu wa dzurriyyatahu. Aku akan sesatkan, aku akan heret mereka dan aku akan buat sedaya upaya sehingga anak Adam itu jadi sesat, jadi hilang arah tuju. Dia akan gunakan segala effort yang ada, segala usaha, segala elemen-elemen, instrumen-instrumen yang ada, hulu balang ni, ataupun siapa-siapa yang telah berjaya dihasut akan membantu. Jadi dia akan ada satu teamwork yang sangat hebat sehingga berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Dekat akhirat ni, Encik Ahmad,
Allah Subhanahu wa taala beritahu nanti akan ada dialog di antara manusia dengan iblis ni. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Hei manusia, jangan kau nak salah-salahkan aku dekat akhirat. Jangan kau nak menjigit-jigit. Jangan kau nak memekik-mekik kata akulah punca kau sesat. Sedangkan kau sendiri yang telah sesat lebih awal. Kau sendiri yang memilih untuk sesat. Kan kau tahu aku ni dah lama syirik pada Tuhan. Dan kau tahu aku ni sudah lama dimurka oleh Tuhan. Aku ni makhluk yang tak baik, jahat. Tapi kau ikut aku kenapa? Kenapa kau ikut aku? Sebab itu iblis, tekad iblis adalah, iltizam dia adalah untuk menyesatkan anak Adam. Sebab dia punya tak puas hati daripada awal dulu tu. Dia nak beritahu bila Allah Ta'ala sebut, aku nak menjadikan makhluk yang baik. Khair. Lebih baik aku nak jadikan makhluk baik. Dia nak buktikan pada Tuhan, hei Tuhan, yang kau cakap baik ni, aku nak buktikan pada kau tak baik mana pun. Kan tak baik mana pun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu dialognya kan? Betul. Jadi kita tahu bahawa itu di antara tekad dan iltizam iblis akan berusaha supaya kita sama-sama menjejaki langkah iblis dan untuk dia berbangga di akhirat besok. Betullah apa yang dia buat, betullah bahawa manusia yang Tuhan sebut sebaik-baik kejadian itu sebenarnya tidak seperti mana yang disebut. Dia nak mencabar Big Boss. Allahu akbar. Masya Allah, moga-moga kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang termakan dengan hasutan daripada iblis, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Sahziatul Sidik. Bagi ayat yang ke-78, Allah melaknat iblis sehingga hari kiamat. Soalan saya, apakah di sini pengajaran untuk kita sebagai seorang manusia perlu bersyukur walaupun ingkar, namun Allah tetap terus memberi rahmat dan pintu taubat sentiasa terbuka buat kita walaupun amalan tidak sebanyak mana berbanding iblis. Iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Namun kerana keingkarannya dan kesombongannya membuat iblis jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon perkongsian. Terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudari Sahziatul Sidik. Betul. Kalau dalam ayat 78 ni, kalau kita perhatikan bila Allah Taala sebut wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah menggambarkan bahawa pintu taubat untuk iblis tutup, close, sebab sudah kena laknat, tak ada dah. Maksud iblis adalah makhluk yang telah menerima laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga bermaksud bahawa mereka tidak ada lagi dah peluang. Iblis tidak ada peluang untuk kembali ke pangkal jalan. Habis. Dia sudah tutup buku, memang dia dah sesat. Manakala manusia tidak begitu. Walaupun Nabi Adam AS dalam syurga telah terlajak makan buah, tapi Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada Adam, kalau engkau nak bertaubat, ini doa dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah yang Tuhan Maha Pemurah, sayangnya kepada Adam, sayangnya pada kita. Allah Subhanahu wa taala bekalkan untuk kita doa untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada lagi peluang untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan dan sedar supaya kita tidak mudah dipengaruhi, dihasut oleh syaitan. Amin, amin ya Rab. Jadi insya-Allah Ustaz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kami minta kepada Ustaz untuk berikan 3 pengajaran ayat bagi topik kita pada pagi ini, insya-Allah. Ya. Silakan. Pertama sekali, jangan pernah ada di antara kita yang merasakan dia lebih mulia daripada yang lain. Kita asal usul daripada tanah, kita mesti ada sifat tawaduk, sifat rendah diri. Yang keduanya, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat membendung diri kita daripada hasutan syaitan. Yang ketiga, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kita pintu-pintu taubat masih terbuka untuk kita kembali ke pangkal jalan. Masya-Allah, terbaik pengajaran daripada Ustaz. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa, insya-Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma barik lana fi bukurina hadzal yawm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'alil huzna biqudratika sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, Ya Allah. Mohon limpah kurnia dan juga keampunan daripada-Mu, Ya Allah. Janganlah hendaknya seorang pun meninggalkan majlis ini, melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah generasi kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, sahabat andai kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau mekarkanlah lagi cinta kami kepada Al-Quran. Jadikanlah kami insan-insan yang membaca dan mahu ikut Al-Quran. Kau jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat ketika kami bertemu denganmu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menghindarkan diri daripada hasutan-hasutan syaitan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi menghuraikan topik kita pada hari ini. Namun Ustaz, boleh tak saya nak minta sedikit Ustaz berikan bayangan tentang topik kita pada hari esok Ustaz, untuk sambungan ayat 80 sehingga 82 Ustaz. Ya, besok kita akan lanjutkan lagi perbincangan lagi menarik mengenai kenapa iblis minta penangguhan. Kenapa dia minta penangguhan? Dia kata, berilah kami penangguhan wahai Tuhan. Dan kenapa pula Allah beri kabulkan doa dia? Bukankah dia makhluk yang paling dimurkai oleh Tuhan? Dahlah dia dimurkai, dilaknat, kemudian diminta pula, boleh tak bagi penangguhan? Tuhan kata boleh. Patutnya tutup buku dah dengan iblis ni. Tak ada dah apa-apa perbincangan, tidak ada apa-apa deal dengan iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita sebagai hamba dia, bahawa kita ada peluang untuk memperbaiki diri. Dan Allah yakin bahawa hamba-hamba Allah yang benar-benar muttaqin, yang bertakwa, yang ada immune system dalam badan mereka, mereka tahu bila sesuatu elemen tak baik nak masuk, mereka akan benteng diri, mereka akan kawal diri, mereka tidak akan mudah terpengaruh. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, bahawa golongan yang sebegini tidak akan mudah dihasut oleh syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakin mana-mana hamba Allah, mana-mana manusia yang beriman kepada Allah dan juga ikhlas dalam beribadat, Allah yakin mereka ini tidak mudah terpengaruh dan terhasut dengan syaitan. Jadi mereka ada kekuatan mereka yang tersendiri. Jadi kita akan lihat kenapa penangguhan diberi dan kenapa juga perkara ini boleh berlaku. Dan banyak lagi boleh kita bincang supaya kita dapat membuat persiapan supaya kita tidak mudah terpengaruh dan tidak melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz, pembayang untuk topik kita pada hari esok. Jadi kalau kita boleh lihat di poster untuk hari esok, bersama dengan saya lagi Daim Fahmi dan juga panel kita seperti biasa, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan tafsir Taranum surah Sad ayat 79 sehingga ayat yang ke-81 pada hari Ahad jam 6.30 pagi 30 Oktober 2022. Jadi sebentar tadi kita telah mendengar pembayang yang sangat menarik. Jadi jangan lupa untuk saksikan pada hari esok. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berjumpa lagi kita pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور